Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam Tips and Tricks Casio Classwiz 570EX. Kali ini kita masih lagi dalam topik tingkatan 2, iaitu pecutan. Okey, sebelum kita sebelum kita terus dengan apa itu pecutan, kita kena tahu dulu pecutan tu apa sebenarnya. Okey, pecutan ialah kadar perubahan laju. Macam sebelum ni kita tengok kelajuan, laju. Ini adalah perubahan laju. Contoh, daripada 0 meter per saat dia berubah kepada contohnya 10 meter per saat. Perubahan itu dalam masa berapa saat? Dia akan melibatkan masa. Itulah yang kita panggil sebagai pecutan. Kalau dari 0 kepada 10, makna dia bertambah laju. Dia semakin memecut. Kita panggil dia pecutan. Manakala kalau dari 10 meter per saat, dia menjadi 0 meter per saat, dia semakin kurang, maknanya dia daripada laju, lepas tu dia perlahan. Perlahan itu kita panggil dia sebagai nyah pecutan. Okey, kita tengok contoh yang ke-13 ini. Sebuah kereta lumba, kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Bila disebut keadaan pegun, maka kelajuannya adalah kosong. Kosong, kita tengok unit dia adalah kilometer per jam. 0 kilometer per jam. Dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Seterusnya kita kena hitungkan pecutannya. Kita kena hitung dia punya pecutan. Pertama sekali kita kena tengok perubahan lajunya berapa. Dia bergerak dari berapa ke berapa. Kita tahu laju akhir dia adalah, laju akhirnya adalah 120 km per jam. Awal dia daripada keadaan pegun. Pegun maknanya kosong. Jadi tolak 0 km per jam. Kita dapat perubahan lajunya adalah 120 km per jam. Okey, diberikan kepada kita unit. Diberikan kepada unit dia adalah 6 saat. Bila berlakunya ada perubahan unit di situ, jadi kita kena ubah kita punya laju itu sekarang laju kita adalah dalam bentuk per jam. Jadi kita kena ubah dulu per jam itu kepada per saat. Jadi kita tengok, tadi saya dah ajar macam mana nak ubah. Topik yang sebelum ini untuk laju 120 km per 1 jam. Kita nak ubah kepada kilometer per saat. Yang atas kita tak perlu ubah, hanya ambil saja 120 km. Tapi di sini kita ada jam. Jam nak tukar kepada, kita darab 60 untuk tukar kepada kepada minit. Kita darab lagi 60 untuk kita tukar kepada saat. Jadi 60 kali 60 kita dapat 36. 6 kali 6 ada 2, 3600 di situ. Baru kita akan dapat nilainya. Kita kira 120 bahagi 3600. Kita akan dapat, tadi kita dah set up tapi dia ada ni. 0.033 km per saat. Itu adalah kita baru tukar unit laju dia. Baru kita tukar unit lajunya. Maka pecutan, dia punya pecutan, ini adalah perubahan hal laju dia adalah 0.033 km per saat. Kita bahagikan dengan dalam masa 6 saat. Bahagi 6 saat. So, kita akan dapat jawapan. 0.033 kita bahagi dengan 6. Kita akan dapat itu macam mana?
5.5 kali 10 negatif 3. Tu macam mana cikgu? Ini bermaksud, kita punya titik perpuluhan itu ke belakangnya 3 kali. 1, 2, 3. 0.000055. Macam tu. Okey. Sama dengan 0.0055 kilometer per saat. So tadi titik perpuluhan tadi kat sini negatif 3, dekat sini titik perpuluhan tadi bila negatif 3 kita kedepankan 1, 2, 3. Jadi 0.0055 kilometer per saat. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Sami memandu dengan kelajuan 70 km per jam. Dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Hitungkan pecutan dalam yang pertama kilometer per jam per jam. Pecutan yang pertama dalam bentuk jam, yang kedua dalam bentuk saat. Pertama sekali kita tengok perubahan laju. Perubahan laju dia sama dengan kita ada daripada 70, laju akhir dia adalah 100 km per jam tolak dengan 70 km per jam. Okey, kita akan dapat 30 km per jam. Itu adalah perubahan laju dia. Jadi dia nak kira pecutannya dalam masa 30 minit. 30 minit. Jadi di sini dia nak per dengan jam. Diberi kepada kita 30 minit. Ini kita kena tukar kepada jam. Jadi kita kena buat apa? Minit kepada jam kita kena bahagikan dengan 60. So kita akan dapat 30 bahagi 60. Kita akan dapat 0.5 jam. Okey, oleh sebab itu dia punya pecutan sama dengan perubahan laju 30 km per jam bahagi 0.5 jam. Kita akan dapat 30 bahagi 0.5. Kita akan dapat 60 kilometer per jam. Okey, itu dalam unit kilometer per jam per jam. Okey, okey, ni jam dengan jam. Jam ni akan jadi kuasa 2 macam tu lah. 2 kali jam. 2 kali jam dekat bawah tu. Okey, jam kali jam, jam kuasa 2. Okey, seterusnya kita nak kilometer per saat. Okey, kilometer per saat bermaksud 30 kilometer tu 30, ini kita jawab soalan B, 30 kilometer per 1 jam ini. 1 jam ni kita kena tukar kilometer per jam per saat. Kita kena tukar kepada kilometer. Sekejap kita tengok kilometer per jam atas kilometer per jam, bawah per saat. Maksudnya kita tak payahlah tukar ni semua. Kita yang atas memang dah ada kilometer per jam. Kita nak bawah dia per dengan saat. Kilometer per jam per saat, bawah dia saat. Jadi kita tukar sahaja 30 minit itu kepada saat. Kalau nak tukar kepada 30 minit kepada saat, kita darabkan dengan 60. Kita akan dapat 30 kali 60. Kita akan dapat 1800 saat. Okey, untuk kita kira dia punya pecutan, kita akan dapat pecutan dia 3 sama dengan 30 km per jam.
kita perkan dengan 1800 saat. So kita akan dapat 30 bahagi 1800. Okey, kita akan dapat ya 0.0167 kilometer per jam per saat. Gitu jawapannya. Dia nak jawapan macam tu, kita bagilah jawapan macam itu. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ke contoh 20. Okey. Raja di sebelah menunjukkan graf laju masa. Ini laju V dan juga masa bagi pergerakan sebuah lori mainan dalam tempoh 27 saat. Mana bawah ni 27 saat. Nyah pecutan bagi lori mainan itu adalah 0.741 saat. Maknanya daripada kelajuan yang V ini dia jadi kosong. Dia berhentilah. Maknanya itu sebab dia bagi tahu nyah pecutan. Hitungkan laju dalam meter per saat. Kita tahu pecutan dia punya pecutan sama dengan negatif 0.741 meter per saat kuasa 2. Gitu. Okey, kita dapat tahu bahawa pecutan sama dengan diberikan negatif 0.741 meter per saat kuasa 2. Sekarang kita tahu pecutan adalah perubahan laju per dengan masa. Perubahan laju dia adalah daripada V kepada kosong. Laju akhir dia kosong, laju awal dia V. Jadi pecutan, kita dah dapat tahu dah pecutan negatif 0.741 meter per saat kuasa 2 sama dengan perubahan laju. Laju dia adalah laju asal adalah V, laju akhir dia adalah kosong tolak V dalam masa 27 saat. Okey, kita darabkan 27 negatif 0.741 meter per saat kuasa 2. Yang ini kita darabkan dengan 27 saat, kita akan dapat yang negatif V. Okey, kita kira 0.741 darab dengan 27. Okey, kita akan dapat jawapan negatif 20.007 negatif 20. Okey, meter per saat. Dia jadi laju sama dengan negatif V. Oleh sebab itu kita tahu V sama dengan 20 meter per saat. Itu adalah bagi laju V itu. Kedudukan pada V, lajunya adalah 20 meter per saat. Seterusnya ditanya kat kita. Yang pertama disuruh hitung laju. Keduanya hitung jarak pergerakan lori mainan tu selepas 22 saat. Kita tahu bahawa katakan kita punya segitiga tu. Okey, segitiga kita ada atasnya J, ini L, ini M. Soalan dia adalah hitung jarak. Jarak adalah J. Bila kita tutup J, kita tahu J sama dengan laju darab masa. Ini formula yang kita akan gunakan. Jadi untuk mengira jarak, ini untuk soalan B, jarak, laju dia kita dapat yang ini. So sama dengan laju dia 20 meter per saat selepas 22 saat. Maknanya jarak pada ketika 2.2 saat. So darab 2.2 saat. Di situ kita akan dapat kira 20 darab 2.2. Kita akan dapat 44 meter. Dapatlah jawapannya adalah 4.4 meter. Okey, itu saja dari saya untuk sedikit tips bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.
Hai, bersama saya lagi Cikgu Romi. Kali ini Casio menawarkan sesuatu yang menarik untuk anda. Diskaun sebanyak RM5 dengan pembelian kalkulator Casio ClassWiz 570EX. Bagaimana cara untuk mendapatkan diskaun ini? Pertama sekali, ada 3 langkah mudah. Scan kod yang terdapat dalam video ini. Okey, kalau tak dapat scan pun tak ada masalah. Di bawah description ada link ke Shopee untuk pembelian. Kemudian masukkan kod pada shop voucher, kemudian buat pembayaran. Tak faham? Tak apa, tak ada masalah. Okey, mula-mula klik link di bawah untuk pergi ke website Shopee. Kemudian tekan butang buy now ini. Tekan butang buy now. Kemudian kita akan dibawa kepada tab ini. Nampak di sini ada add shop voucher. Klik pada add shop voucher. Masukkan kod CASIOROM CASIOROM dan klik apply. Kemudian serta-merta anda akan mendapat diskaun sebanyak RM5 di sini. Jadi harganya daripada RM79 kini anda hanya membayar RM74 sahaja. Okey, selain daripada itu anda juga akan mendapat percuma L-shape folder macam ini. Ini namanya L-shape folder di mana anda semua boleh masukkan kertas-kertas soalan, okey, handout yang diberikan oleh guru anda tanpa renyuk, dengan menggunakan L-shape folder yang diberikan secara percuma. Jangan tunggu lagi, cepat dapatkan Casio ClassWiz 570EX. Bye bye.